Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Kecoh lagi kecoh. Kecoh lagi Mahathir. Ini yang berlaku, pendedahan yang paling menarik. Rupa-rupanya, penyataan Mahathir tentang Melayu bakal hilang, Mahathir sebenarnya kian tertekan, kata veteran UMNO, sehingga Mahathir sanggup menggunakan isu Melayu semata-mata untuk mencari sokongan muda dan untuk kelihatan masih relevan di pentas politik Malaysia. Kata beliau, Mahathir sebenarnya kian tertekan, sudah terlampau risau, tak boleh dapat sokongan daripada sesiapa, akhirnya menggunakan isu Melayu. Saudara-saudara sekalian, kenyataan Dr. Mahathir Mohamad bahawa bangsa Melayu akan hilang dalam tempoh 10 tahun lagi adalah taktik bekas Perdana Menteri itu untuk mengalih perhatian terhadap siasatan dihadapi kroni serta anaknya ketika ini, kata beliau. Hal ini telah menimbulkan pelbagai reaksi daripada netizen. Ada yang sangat bersetuju dengan kenyataan veteran UMNO ini apabila mereka kata Mahathir memang sudah benar-benar tak boleh tanggung lagi tekanan sehingga sanggup lakukan apa sahaja semata-mata untuk cuba mengalih perhatian terhadap siasatan yang dihadapi oleh kroni-kroninya serta anaknya ketika ini. Setiausaha veteran UMNO Mustafa Yaakob berkata, ketika Mahathir berbicara soal perpecahan orang Melayu, hakikatnya dialah yang memecah belahkan bangsa Melayu di negara ini. Apa pendapat anda tentang pendapat daripada veteran UMNO ini? Yaitu, Mahathirlah yang telah bertanggungjawab memecah belahkan bangsa Melayu di negara ini. Apatah lagi, kata Mustafa, Mahathir sendiri bukannya Melayu asli, kerana ahli politik veteran itu mempunyai kaitan susur galur dari India. Yang anehnya, dia mempersoalkan perpecahan Melayu setelah dia yang memecah belahkan Melayu. Dia sekarang bercakap tentang perpaduan Melayu setelah dia yang menjadi penyebab Melayu tidak bersatu. Dia yang mahu orang belajar dari sejarah, tetapi dia tidak pernah belajar daripada sejarah. Dia hanya belajar sejarah si Kitol sebagai pengkhianat. Sebab itu dia menjadi pengkhianat, katanya dalam kenyataan hari ini. Sabtu lalu, Mahathir dilaporkan membuat andaian bangsa Melayu di negara ini akan hilang dalam masa 10 tahun akan datang jika keadaan tidak diubah. Dia yang pernah menjadi Perdana Menteri sebanyak 2 kali itu berkata, dakwaan sedemikian dibuat kerana orang Melayu akan ditawan oleh bangsa lain tetapi tidak melibatkan peperangan. Kata Mahathir, orang Melayu terancam ekoran tiada pihak yang mengambil berat kepada nasib kaum terbabit ketika ini. Kita tahu negara dah hilang banyak. Nak kata tak tahu tak boleh. Kita hilang 4 negeri di utara, Pulau Riau, Singapura, Pulau Pinang dan 10 tahun lagi bangsa Melayu akan hilang, kata Mahathir. Tetapi Puat Zarkasi menyatakan bahawa salah satu tempat yang telah hilang semasa Mahathir berkuasa ialah Pulau Batu Putih. Apa pendapat kamu? Kita bangsa Melayu, kata Mahathir, akan hilang. Negara kita seolah-olah kita ditawan oleh bangsa lain tanpa perang, katanya dalam program Minda Negarawan Iktibar 150 tahun Perjanjian Pangkor di Yayasan Kepimpinan Perdana di Putrajaya. Namun, kata Mustafa, sebenarnya Mahathir sedang merapu dan mengigau di siang hari apabila cuba mengaitkan Melayu seperti nasib rakyat Palestin yang sedang diperangi Zionis. Menurutnya, Melayu tidak akan hilang dari dunia ini kerana bangsa terbabit tetap wujud selagi ada orang Melayu yang mengaku mereka orang Melayu. Melayu ada di seluruh Nusantara. Melayu itu bangsa besar. Melayu itu orang Bugis, orang Jawa, Bajau, bahkan Arab dan Pakistan pun Melayu. Cuma, Mahathir yang berbeza, dia berasal dari India dan bukan Melayu, katanya.
Pada masa sama, veteran UMNO menganggap kenyataan Mahathir baru-baru ini merupakan dendam yang tersemat di hati ahli politik terbabit yang kini cuba menakutkan orang Melayu di negara ini. Kata Mustafa, kenyataan Mahathir itu mencadangkan bahawa orang Melayu akan kehilangan kuasa politik dalam tempoh sedekad akan datang. Sebenarnya, kenyataan itu lebih merupakan helah melarikan diri daripada isu siasatan SPRM terhadap kroninya, Daim Zainuddin dan juga anak-anaknya. Dia sedar dia semakin tertekan dan tidak relevan. Jadi, supaya dilihat terus relevan, maka dia membangkitkan cerita Melayu hilang kuasanya, kata Mustafa lagi. Ada beberapa komen daripada netizen berkaitan isu ini. Namun, apa pula komen anda untuk isu kali ini? Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ada yang kata walaun padan muka, ada juga yang kata walaun koyak rabak habis, dan ada juga yang kata walaun dapat dapat dosa percuma fitnah, kata mereka. Ini merujuk apabila ada segelintir walaun ini orang menjala ikan pun jadi bahan, orang menjala ikan pun dijadikan putar belit. Ini terjadi apabila seorang menteri, iaitu paling kita kenali, iaitu Mat Sabu, menjala ikan, tetapi pun jadi bahan oleh walaun. Apa cerita sehingga walaun ini digelar koyak, digelar dapat dosa kering, dosa percuma? Apa ceritanya? Walaun koyak menjala saja pun bukan berkaraoke tengah malam. Ini merujuk kepada salah seorang pemimpin daripada PAS yang telah pun berkaraoke sehingga ke larut malam, dan apa yang dinyatakan oleh PAS selepas itu amat mengejutkan seluruh orang. Penyokong pembangkang yang mesra digelar sebagai walaun, dilihat koyak dengan perkongsian gambar terbaru Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, iaitu Datuk Seri Mohamad Sabu. Datuk Seri Mohamad Sabu menerusi Facebook rasmi beliau memuat naik gambar beliau menjala pada hari Minggu ini. Hasil tangkapannya yang dilihat agak banyak dengan dibantu dua lagi individu menarik jala tersebut. Hasil menjala hari ini, alhamdulillah, katanya di media sosial hari itu. Walau bagaimanapun, tindakan Mat Sabu menyiarkan gambar tersebut menarik perhatian walaun untuk mencuba, kononnya mencuba tes, mencuba pasaran, market. Adakah orang yang akan menyahut apa-apa yang mereka cuba putar di sana, putar di sini untuk cuba mencari kelemahan Mat Sabu? Walau bagaimanapun, walaun macam biasa, tidak sah kalau tidak meninggalkan komen yang negatif. Biasalah, orang nak tolong pun akan ada komen negatif. Mana ada orang yang tak buat macam tu kan? Terutamanya walaun. Mereka meninggalkan komentar negatif sehingga terlupa aksi melampau pemimpin Perikatan Nasional PN yang berkaraoke dengan perempuan. Asik nak posing dan bergambar saja, kata seorang walaun. Susulan itu, dia dihujani sindiran termasuk mengingatkannya tentang perangai seorang pemimpin pembangkang. Posing menjala saja pun bukan karaoke, kata salah seorang daripada netizen di ruangan media sosial. Walaun-walaun dengan untit-untit ni memang dilahirkan dengan hati yang hitam. Tak pernah berbaik sangka langsung, demikian kecaman netizen terhadap beliau. Saudara-saudara sekalian, yang juga menjadi isu bahan di dalam media sosial hari ini adalah melibatkan seorang ustaz yang bercakap tentang hukum memberikan like kepada isteri perempuan lain selain isteri sendiri. Ada yang kata mereka, kenapa tak boleh pula? Ada juga yang kata macam-macam lah komen mereka berkaitan dengan komen memberi like kepada perempuan lain yang bukan isteri.
Apa pula komen Anda tentang isu itu? Anda mesti mempunyai jawaban kepada isu tersebut. Saya yakin Anda tahu tentang isu tersebut. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya. Terjaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye.